selection ni lah. Okay. So untuk stabilizing macam saya dah revise tadi kan dalam kelas tadi tu, kalau siapa yang join, stabilizing dia tengah dia tinggi. Macam mana kadang tu kan saya pun lupa juga tau. Macam mana saya boleh ingat? Stabilizing tu saya ingat stable. Stable tu maksudnya dia tengah-tengah. Kiri kanan dia macam maksudnya stable lah. So dia buang kiri kanan dia, so tengah tu yang stable. So kalau yang disruptif tu saya ingat hancur. Hancur yang tengah. Disruptif tu maksudnya kan hancur kan, disruptif. So maksudnya graf dia akan tengah dia hancur lah macam tu. Kadang pun dah lama saya tak mengajar kan, topik ni belakang-belakang kan. So kadang tu saya pun tak ingat. So saya bayangkan daripada perkataan tu, saya tengok graf, bayangkan graf tu. Okay. So directional, satu arah lah. So mungkin sebelah sini ataupun mungkin sebelah sini. So dia tengok pada contoh lah yang kita beri. Okay, so graf dah tahu. Jangan lupa kalau kamu diminta untuk lukis graf, labelkan paksi. Paksi X, paksi Y tu jangan lupa labelkan. Okay. Dan juga dia punya ni lah. Contoh lah, contoh yang stabilizing kan. Yang mana yang tinggi ni adalah intermediate. Intermediate phenotype. Okay. Kalau untuk disruptif ni, yang ini adalah apa tu? Intermediate extreme. So yang ni extreme phenotype. Tengok ni pun dah lupa. Extreme phenotype. Perkataan tu tak keluar. So yang ini pula extreme lagi phenotype lah. So jangan lupa label dia punya graph tu lah. Okay, so contoh untuk stabilizing adalah human babies. Human baby weight. Okay, maksudnya yang terlampau berat dan terlampau ringan babynya, kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk dia survive kurang lah. So yang normal tu yang akan survive lagi banyak. Okay, yang untuk disruptive tu apa example dia? Yang cerita pasal tadi tu, yang finches, big size, paruh, saiz paruh, apa tu, dekat kawasan Galapagos Island tu. So tadi dah cerita juga kan. Okay, so directional pula, apa ceritanya? Ceritanya adalah yang pasal peppered moth tu. Peppered moth. Di mana masa asal-asalnya banyak moth ataupun kupu-kupu yang warna putih. Sebab kawasan tu dia tak apa tu? Tak tercemar. Tapi selepas industrial revolution, so kawasan tu dah tercemar, pokok-pokok semua dah hitam, jadinya dia akan lebih kepada ekstrim yang warna hitam ni. Jadi kupu-kupu yang warna putih tu dah extinct. Sebab boleh senang untuk tangkap oleh predator. Tahu So tu yang tu. Lepas tu artificial ni pula inbreeding, outbreeding. So untuk yang ini pula awak kena tahu dia punya example dan juga dia punya advantage dan juga disadvantage. Okay, so ada kelebihan, ada kekurangan untuk setiap satu ni. So basically inbreeding ni adalah antara same species ataupun closely related. Closely related species. Okay, so kiranya antara contoh antara human dengan human, antara sepupu dengan sepupu, so that is inbreeding. Okay, so kalau outbreeding pula, tengok yang tadi dah, inbreeding tu apa dia punya advantage, apa disadvantage dia tahu. Okay, so untuk outbreeding pula, lain betul-betul not close related lah, unrelated lah kiranya species. Okay, Okay, so untuk speciation pula, ada sympatric dengan allopatric dan juga faktor yang terlibatlah untuk pembentukan spesies yang baru ni. So kalau speciation, yang sympatric tu, kalau kamu ingat, kalau kita lupa kan, so sympatric ni apa benda yang ada apa? Ada geographical barrier ke tidak? Okay, kalau saya kan, saya ingat yang L ni saya bayangkan L ni macam sungai tau. So sungai tu dia adalah yang pasal ada geographical barrier kan. So yang inilah yang geographical barrier. So dia tengah-tengah antara A dengan O ni ada sungai. So dia adalah yang
melibatkan geographical barrier. Sama ada sungai, ada gunung. So itu yang allopatric. Kalau sympatric ni of course lah yang dalam satu in the same area. Okay, itu cara saya lah. Okay, nak ingat, awak boleh tengok macam tu lah. Okay. Factors involved in the formation of new species, ada reproductive isolation, iaitu pre-zygotic dengan post-zygotic barrier. So kalau pre ni saya dah sebut tadi kan masa kita kelas tadi tu, habitat ada, temporal, behaviour, mechanical dengan gametic. Okay. So basically lah habitat tu tempat yang berbeza. Temporal tu waktu contoh macam masa, bulan, hari pun dikira temporal juga. Okay. Behaviour ni adalah cara dia mengorat lah. Ada yang menyanyi burung kan, ada yang menyanyi, ada yang menari. So that is behaviour. Okay. Kalau mechanical ni lebih kepada macam tangan dia ke, kaki dia ke, ataupun dia punya wing ke. Tu mechanical. Okay. Yang gametic ni is about the gametes lah. Okay, so tu briefly yang itu. Yang post-zygotic pula, hybrid inviability, hybrid infertility dengan hybrid breakdown. Okay, so awak kena ingat basically apa maksud dia lah. So kiranya inviability ni kalau awak ingat dia maksudnya dia tak boleh nak terbentuk. Okay, dia akan gugur. Okay, so F1 tu tak terbentuk. Okay. Yang hybrid infertility ni F1 terbentuk. Okay, tapi dia tak boleh nak hasilkan gamit. Mandul lah kiranya. Gamit tak boleh. Okay, so nanti awak baca balik lah. So basically lah saya nak cerita tau. Okay, so untuk inviability ni maksudnya baby kalau ingat yang saya cerita pasal human dengan orang hutan tu. So antara dua spesies tu, baby dua spesies tu tak boleh nak develop. Gugur dalam kandungan contoh. Okay, so itu inviability. Yang infertility tu pula, baby tu boleh develop. Lepas tu bersalin pula tu. Tapi bila dia bersalin, dia membesar, dia tak boleh nak hasilkan gamit. Dia mandul. So itu F1. Okay, so basically yang untuk breakdown ni pula, boleh pula baby tu dilahirkan, lepas tu dia besar, lepas tu dia boleh hasilkan gamit dan dia kahwin pula dengan orang lain. So dapatlah F2. So F2 ni pula akan mandul. So gamit tak ada. So ingat maksud sterile ataupun mandul tu sebenarnya maksudnya dia tak boleh nak hasilkan gamit. Tahu So dalam ayat awak nanti kalau lah tanya apa-apa, it cannot produce gamit. Janganlah cakap dia sterile, maksudnya dia mandul ke apa kan. So terangkanlah sterile means it cannot produce gamit. Lepas tu hybridization. Okay. Hybridization ni kalau kamu ingat, kita belajar juga kan yang chapter SEM 1 yang allo, polyploidy, lepas tu alto, polyploidy. Kan? So yang allo ni apa benda daripada dua spesies yang berbeza. So ada yang awak tengok, ingat tak yang saya cerita ada satu kromosom tu macam ni, kurus je tinggi. Satu lagi spesies tu kromosom dia gemuk pendek macam tu. So nak kacukkan dia macam mana? Tu allo. Okay, Kalau alto dua-dualah sama. Kromosom dia sama, bolehlah kahwin. Okay, so itu alto polyploidy. Okay, so untuk genetic drift pula ada founder effect dengan bottleneck effect. So basically, okay, apa itu founder effect? So founder effect ni di mana populasi tu dia keluar secara sukarela. Okay, so dia found F-O-U-N-D, found new place. So dia found new place, so dia akan bermastautin kat situ. Dia tinggal kat situ, dia beranak penak kat situ. Iaitu populasi yang lain daripada populasi sebelum ni. Macam saya bagi contoh, orang yang rambut kerinting kan dengan rambut lurus dalam satu kawasan tu. So rambut kerinting tu dia rasa macam tak cukup lah, macam ataupun dipulaukan ke. So dia keluar daripada populasi tu. So dia keluar,
dia buat satu populasi baru dekat tempat lain. So now populasi yang rambut kerinting tu lebih banyak daripada populasi yang asal. Dan berlainan teruslah. Itu founder effect tau, okay? Yang bottleneck pula, keyword yang awak kena cari kalau bottleneck ni mesti melibatkan yang natural disaster. Natural disaster. Okay, so natural disaster ni contoh macam tsunami, flood tu lah. So kalau lah macam ada satu soalan yang KMKT tu dia jadi cerita. Dia cerita panjang-panjang lah, panjang-panjang pasal tsunami mematikan beberapa orang. So kalau nampak je perkataan tsunami, itu mesti pasal bottleneck effect. Tahu, okay? So dia melibatkan natural disaster. Okay, and the last one is adaptive radiation lah. So yang ini pula, kenapa namakan adaptive radiation? Sebab daripada satu kawasan, dia berpecah. Dia radiate. Berpecah kepada beberapa kawasan yang lain. Kalau macam founder tadi tu, satu je. Dia keluar satu kawasan tu je. Okay, so itu beza antara founder effect dengan adaptive radiation tau. Okay, so dah. So ini chapter 3. So chapter 4 boleh kot, tapi chapter 4 ni tak ada pula yang mind map tu. Apalah, kita main tengok-tengok macam tu je lah. Okay. So chapter 4 basically pasal apa dulu? Sekejap, sorry. Okay. So properties of enzyme dengan mechanism of action. So properties of enzyme ni kamu kena tengoklah. Ada rasa ada 6 kot properties of enzyme ni. Lepas tu structure dia pun kamu kena tengok. Okay. So itu senang je saya rasa. Mechanism of action ni ada 2 kan. Ada 2 teori right. Iaitu induced fit dengan lock and key kan. So tengoklah beza antara 2 ni. Okay. So beza antara 2 ni apa perbezaan dia. Betul apa lagi. Dan jangan lupa kalau kamu nak sebut pasal enzim ni, kamu kena sebut pasal enzim substrate ataupun substrate enzim kompleks. Tak kisahlah sebenarnya dia punya depan belakang tu tak kisah. Kalau kamu tu buat terbalik kan substrate enzim kompleks pun boleh, tak apa. Asalkan adalah dalam penceritaan awak tu bila awak terangkan substrate gabung dengan enzim, apa tu? Ada pasal kompleks tu. Okay, sebutkan pasal kompleks tu. Okay, lepas tu awak cerita pasal cofactors. So basically cofactors ni pembantu. It's a non-protein, kan, non-protein punya compound. Tapi dia help enzyme to function efficiently. Okay, so dia membantu enzim sebenarnya untuk berfungsi dengan lebih bagus. Okay, so cofactors ni kan saya dah sebut juga tadi, ada 3 jenis kan. So, you probably can see lah here. Wait, I show you. Ni faktor. Okay, tu boleh hafal lah. Boleh tengok sini ni. So, metal ions, 3 types. Metal ions, coenzyme dengan prosthetic group. Kalau soalan tanya types, kamu jawab metal ion, coenzyme, prosthetic group. Kalau soalan tanya 3 example. 3 example of cofactors. Jawablah. Mg2+, NAD+, heme group example-nya. Okay So ingat tau beza tau types dengan example. Okay. So cofactor ni tengok apa maksud holoenzyme, apa enzim tu. Okay. So ni example dia. Dan antara tiga-tiga ni determine lah. Awak kena pasti yang mana yang bind loosely, bind tightly. So, tu ciri-ciri dah okay. And then, the last one is inhibitors. Ni. So, inhibitors ada reversible dengan irreversible. Dan reversible ni ada competitive dengan non-competitive. Macam saya terangkan juga tadi, basically competitive ni dia berebut active site. Active site. Okay. Yang non-competitive ni dia berebut, dia tak berebut. Tapi dia bind pada allosteric site. Inhibitor tu bind pada allosteric site.
Mana? Lupa pula. So yang kompetitif ni juga macam mana dia nak mengurangkan efek kompetitif ni, kan saya kata tadi increase substrate concentration. Yang non kompetitif ni kena memang remove sajalah, memang tak boleh nak membantu dah. Okay. Tu je lah kot. So jangan lupa juga graf yang graf mana? Ni without inhibitor, competitive inhibitor. Yang ini adalah with competitive inhibitor. Tahu? So dia akan jadi lambat sikit tapi produk dia akan sama. Berbanding dengan yang non-competitive inhibitor. Okay, hafal ni ya. Yang ini gambar untuk yang kompetitif. Yang ini ni. Ni lah, tengok gambar ni terus. Yang ini graf yang normal. Yang ini no inhibitor. Yang ini pula competitive inhibitor. Graf dia lambat dapat produk tapi lalas akan sama. Okay. Kalau non-competitive pula, dia punya produk takkan capai yang sama dengan yang asal tu. Dia akan dapat lagi sikit lagi produknya tu. Okay. Makin kita tambah substrate, nampak kan? Makin kita tambah substrate, yang non-competitive ni tak ada efek. Rata je. Tambahlah banyak mana 1000 substrate, memang tak akan naik graf tu. So nak naik tu kamu kena keluarkan sahaja dia punya inhibitor tu. So tengoklah graf dia tahu. Jangan lupa label dia. Reaction rate dengan substrate concentration. Paksi tu tahu, okay, labelkan. Alright, so saya rasa ada apa ke nak tanya? Kalau apa nak tanya, bagi tahu je. Chapter 4 settle. Okay, good. Okay. So without wasting any time, kita masuklah chapter pula. KMKT tu lah. Yang chapter 5 dan seterusnya tu kita try nanti. Sekejap. Kalau awak sempat lah, dah sempat tengok yang KMKT punya tu. So tengoklah Okay. So, yang KMKT ni kan sebenarnya dalam satu kelas ada MT12 tu saya dah discuss dah. Soalan 1 sampai soalan nombor 5. So, soalan nombor 6 ni tak sempat lah. So, nanti video untuk yang soalan 1 hingga soalan 5 tu saya akan bagi kemudian lah. Sekiranya untuk yang keseluruhan ni, kita bincang start nombor 6 lah tau. Sebab nanti kan yang diorang pula bosan tengok je kan kalau kita bincang pada awal. Okay. So start pada 6 lah. Yang ni dah bincang dah hari tu. Right? Hopefully you all kalau sempat tengok, sempat. Kalau tak sempat tengok je kat depan ni. Okay? Alright. Yep. Okay. Differentiate between the structure of hemoglobin and myoglobin. Okay, so graf ni dia bagi tahu pasal gaseous exchange kan. Okay, gaseous exchange ODC. Okay, ODC. Hemoglobin dengan myoglobin. Okay. So beza differentiate between bukan graf lah. Dia kata differentiate between hemoglobin dengan myoglobin je. Jadinya basically yang paling simple lah beza antara myo dengan hemoglobin adalah dari segi dia punya bilangan polipeptide. Ingat tak? Okay. Kalau hemoglobin contain 4 polypeptide chains. Yang while myoglobin contain 1 polypeptide. Sebab tu yang tadi kelas tadi kan saya tak nak contoh-contoh macam ni sebab tulisan saya buruk. Sebab tu saya buat macam tadi tu copy paste je jawapannya terus. Sebab ada kelas lain kan, segan lah saya. Jatuhlah image saya. Okay. Okay. Madam. Apa? Kalau cakap pasal heme group boleh? Heme group nak cakap macam mana? Hemoglobin 4 heme group, myoglobin 1 heme group. Boleh. Okay, so boleh juga. Okay, so sama ada bilangan polypeptide chain ataupun heme group lah.
Sebenarnya benda sama je kan. Cuma dia refer pada benda lain lah. Yang tu heme group, yang ni polypeptide chain. Okay, so boleh yang tu boleh. So how many oxygen molecule can bind with hemoglobin and myoglobin? Kalau hemoglobin, 4 lah. 4 molecules of 4 je pun boleh. Tulis nombor 4 je sebab dalam skema dia tulis can bind with 4 molecules of oxygen. Gitu ayat panjang. Tapi saya rasa tak ada masalah pun kalau kita letak 4 je. Macam pendek je lah. Okay, sebab soalan pun dah bagi tahu dah. Oxygen molecule. Okay. Yang myoglobin ni mestilah 1 je. Okay, so ni setakat ni senang. Calculate the amount of oxygen released to the tissues for hemoglobin at 20 mg. Okay, so 20. Oxygen release tau. Oxygen release. Okay. Jadinya dalam graf ini yang 20 ni kat hemoglobin ke myoglobin? Hemoglobin. So awak jangan tengok graf ini tau. Ni jangan tengok. Okay. Awak tengok graf hemoglobin sahaja. So tengok pada 20. Okay. Tengok tarik ke tepi lah. Tarik ke tepi. So 40. Tapi make sure soalan dia nak apa? Soalan dia nak oxygen release. Oxygen release. Bukannya yang masih HbO2. Dalam gambar soalan ni, yang dilambangkan dalam graf ni adalah yang masih macam ni, HbO2. Okay. So kiranya awak kena buat apa? Kenalah tolakkan. Okay, so tolakkan apa tu? Sekejap. Tolakkan maksimum dia apa? Dalam 98. Okay, so 98 kot. Sampai ke 98 lah, macam tak sampai je. Tengok maksimum dia ni yang. Tengok sini. Kalau 98 dah dekat dengan 100 kan. So ni lebih kurang 94 lah. 94 ke? 95 lah. Boleh lah 95. So 95 tolakkan dengan 40%. So awak lebih kurang dapat dalam range 55 lah. 55 Tahu. Bukan jawapannya adalah 40. Jangan awak terus tarik dan tarik tepi. Oh, inilah jawapannya. Bukan. Sebab ini adalah yang oksigen belum terlepas. Belum terlepas. Tapi dalam soalan dia nak oksigen yang sudah terlepas. Yang sudah terlepas. Okay, so hati-hati soalan ni. Saya tahu macam ramai yang macam, oh macam senang je, excited je kan. So dia macam pandang, terlepas pandang lah. So tengok balik So yang ini, so kiranya ni bukan. So 95 tolak 40. Yang inilah. Okay. So what will happen to the oxygen concentration curve of hemoglobin if pH of the blood decrease? Okay, so pH of the blood decrease, awak kena tengok yang pasal cerita Bohr effect tu yang. So ini pasal yang Bohr effect tu. So dia shift to the left ke, shift to the right ke. Tu kena tentukan. So jawapannya ini adalah shift to the right sebenarnya. So pH decrease maksudnya dia berasid. So pH rendah maksudnya CO2 sikit. Okay, so nanti dia akan shift to the CO2 sikit pula. CO2 tinggi lah. So pH dia rendah berasid. So H plus dia tinggi. So CO2 pun tinggi. So kat sinilah saya tulis kat sini CO2 tinggi, H plus tinggi. So pH of course akan jadi rendah. Dia berasid. Jadi dia akan shift to the right. Okay. Kejap. Jadi shift to the right dia akan jadi macam ni. Kalau dia suruh awak lukis lah gambar macam ni. Shift to the right. Ni. Ni shift to the right. Okay.
Yang ni pula carbon dioxide increase. Of course, shift to the right jugalah. Shift to the right. Okay, macam mana kita nak tahu shift to the right to the left ah? Okay, so kiranya bila CO2 tinggi, secara logiknya lah, bila CO2 tinggi, oksigen mesti banyak dilepaskan. Tak nak ada yang ini. Tak nak. Sebab kita nak recyclekan CO2 tu jadi oksigen. So, bila CO2 tinggi, oksigen pun kena tinggi juga. Jadi, kalau tengok dalam graf ni, okay. Saya try labelkan. Contohlah, partial pressure oksigen 20. So, kalau yang normal, 40% yang masih macam ni. Kan HbO2 dia macam ni. Tapi kalau di shift to the right, awak tengok naik atas, tinggal 20 saja yang masih macam ni. Maksudnya makin rendah yang masih tinggal HbO2. Mana pergi yang lebihnya? Sudah terlepas jadi Hb dan juga oksigen. Sebab kita nak memisahkan HbO2 tu. Sebab O2 tu kita nak bagi pada CO2 nak tukar. Okay. So hopefully awak faham lah yang shift to the right tu apa maksud dia. Kenapa kena shift to the right? Sebab dia tak nak pegang HbO2 tu. Dia tak nak jadi HbO2. Dia nak pecahkan Hb dengan O2. Okay, so dia nak pecahkan. Okay. Okay, so hopefully okay lah So give one reason why people living at high altitude have more red blood cells compared to the people living at the sea level. Okay, so kenapa? Sebab partial pressure of oxygen at high altitude is low. Jadi dia kena biasakan red blood cell dia tu lagi banyak supaya red blood cell yang banyak tu dapat bergabung dengan oksigen. Sebab kawasan kat atas tu oksigen dia sikit. Okay, so oksigen kat atas tu sikit. Kenapa oksigen kat atas sikit lah? Sebab kawasan yang atas-atas dia macam apa? Everest ke apa kan? Kinabalu pun sama juga. Awak perasan tak kat atas tu tak banyak sangat pokok. Sebab apa tu? Dia punya walaupun dia betul-betul dekat dengan cahaya kan, tapi dia kawasan yang tak sesuai untuk pokok. Okay, so kiranya oksigen kat situ rendah. So bila rendah, bila orang yang duduk kat kawasan atas tu, dia kena darahnya senang untuk tangkap oksigen yang rendah tu. So kiranya sebab apa dia lebih banyak red blood cell tu? Sebab partial pressure dekat oksigen dekat high altitude is very low. Kalau nak sambungan lah, kalau macam tak faham lagi lah. So ni lah penerangan dia. More red blood cell are needed to bind with oxygen. Lebih banyak red blood cell yang diperlukan untuk bergabung dengan oksigen yang kurang kat kawasan tu. Okay. Okay. Dapat So nombor 7. ECG. Okay, ni graf dia. Cardiac cycle. Ingat lagi tak graf ni? So hopefully ingat mana yang loop tu kan. Okay. Okay, so tengok soalan dia. Based on both graph above, explain what happened during atrial systole. Okay, so atrial systole mestilah wall of atria depolarize. Okay, cause atria to contract. Okay, so causes atria to contract. Yang ventricle systole pula, satu markah ke dua markah? Dua markah kan? So ni baru satu point. Okay, so point kedua, pressure
Wah, buruknya. In atria is increase and higher than ventricle pressure. Okay. Dapat. Kalau tak faham tulisan, bagi tahu. Okay. So, itu yang berlaku masa atrial systole di mana dia atrial tu depolarize. Okay. Bila dia depolarize, dia akan contract. Okay. Ingat tak tadi yang pasal graph tu? Siapa yang join yang tadi punya kelas, ada saya cerita pasal yang depolarize dia daripada graph M ke N tu. So dia bila dia depolarize above threshold level, adalah action potential berlaku. Yang saya cerita ada aksi, respon daripada stimulus tu. Sama juga yang ni lah. Depolarize causes atria to contract. Yang causes atria to contract ni lah yang action potentialnya. Maksudnya dia punya respon, dia punya aksinya. Okay, so kiranya bila impulse tu melepasi threshold level, okay, maksudnya benda ni berlaku. Atria contract. So ventricle systole pula, apa yang berlaku? The wall of ventricle depolarize. Guna benda yang sama juga. Okay. Maksudnya causes ventricle to contract. Okay. Lepas tu, poin yang kedua, pressure in the ventricle lah. Increase and higher than aorta. Aorta. Okay. So kiranya poin yang kedua tu kalau awak perasan, dia buat perbandingan tau. Dia buat perbandingan antara dua kawasan. Kalau contoh yang ini untuk atrial systole, pressure in atria increase. Okay, itu kita tahu. And higher than ventricle. So yang untuk atrial systole ni dia akan cakap dalam atria tu dia punya pressure lagi tinggi daripada dalam ventricle. Okay, yang untuk ventricle systole pula, pressure dalam ventricle tu lagi tinggi daripada pressure dalam aorta. Sebab tu dia boleh pindah darah. Pada ventricle masuk dalam aorta. Ngantuk lah petang-petang ni. Macam mana awak dengar Tata tengah tidur semua ni kan? Aduh, saya tengah terangkan ni pun ngantuk-ngantuk ni. Okay. So draw a circle and label on the pressure graph above where the loop sound and the dupe sound is produced. Okay, so dalam gambar yang mana loop, yang mana dupe. So kiranya yang ini adalah loop. Okay, so di sini labelkan loop. Yang sini adalah dupe. Okay. Alright, so dah dapat. So dekat situlah maksudnya apa? Penutupan pintu. Penutupan pintu, penutupan injap. Okay, so injap tu kat situ ditutup. Okay, apa lagi? Sekejap. Breathing rate and heartbeat will increase when doing vigorous activity. Discuss the situation in terms of level of CO2. Okay. So more CO2 will react with H2O. Okay. And form carbonic acid. Carbonic acid. Buruk betul tulisan. Okay. So carbonic acid. So increase CO2 level, we increase H2 concentration. Increase CO2 level will increase H plus concentration.
concentration. Okay. Lepas tu yang point yang ketiga. Sekejap saya try pilih yang itu increase CO2 level, increase H+. Okay. Yang ketiga, rate of breathing increase to release. Rate of breathing increase to release more CO2. Okay, so okay, betul tu. Rate of breathing increase, release more CO2. So kita akan lagi cepat bernafas dan CO2 akan lagi banyak keluar. Okay, dapat ke? Dapat. Alright, settle. Alright, so nombor 8. So blood glucose level is regulated by negative feedback. Okay, tak ada masalah. Blood glucose blah 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 2 hours eating sweet. However, this will happen. Yep. Habut pula. Okay. However, this will not happen to a certain people. Said the reason for this situation. So, ada walaupun makan gula yang banyak tapi lepas 2 jam dia punya kandungan gula dalam darah normal. Okay, ada juga yang tak normal juga. So, macam mana boleh berlaku? So, beta cells of islets L besar tau. Langerhans are secreting. Okay, so kiranya dia tak merembeskan insulin yang sepatutnya dirembeskan bila gula tinggi. Okay. Tak adalah. Itu je lah. So lagi satu, kebanyakannya yang kencing manis. Kan, kencing manis awak ingat. Dia kebanyakannya lah yang dah tua. Yang dah berumur. Kenapa? Sebab beta sel ni, dia dah makin kurang lah dia punya efek fungsinya tu. Okay, sebab tu dia tak boleh, are not secreting insulin. Lepas tu bila awak dah semakin tua, kenalah jaga makan sebab takut ini tak boleh berfungsi. Bila tak boleh berfungsi, tak boleh nak convertkan glukos jadi glycogen. Glycogen. Tahu So itu 8A. Yang B, ultrafiltration in the kidney result in the production of glomerular filtrate. Describe how glomerular filtrate is produced. Ni banyak pula soalan short essay ni. Okay, so kiranya nombor pertama in glomerulus, the hydrostatic pressure is high. Hydrostatic pressure is high. Okay, betul. So, salin kejap. Siapa yang tak salin lagi tu. Tak tahulah kamu sempat print ke tak ni kan. Okay. Lepas tu. Point yang kedua. So, point kedua, due to the diameter of efferent is narrow than the diameter of afferent. Salin kejap. Ngegaru. Aduh. Okay. So, due to diameter of afferent tu afferent boleh lah. Due to diameter of afferent is larger than diameter of efferent. Sekejap So afferent, kenapa ada R kat sini?
ER. Panjang sangat. Dia rapat tau, bukannya jarak macam tu. Double F sebenarnya, bukannya R. Feren is larger. Betul. Larger than eferen. Diameter. Okay. Yang tu 2 markah baru. Yang ketiga. Forces out substance such as water, glucose and amino acid. Ni. Okay. Sekejap. Forces out substance as water, glucose and NaCl. Okay, into Bowman's capsule. Ini kejap. Okay. Kalau ada yang tak faham tulisan tu, just inform. Kalau malu nak sebut, cakap je lah, mesej je ke apa ke. Okay, sikit lagi. Nombor 8 ni kan. So, dah nak habis dah ni. So, nombor C, 8C. A man consumed a few glasses of wine during dinner. Explain why did he experience frequent urination at midnight and had a large volume of diluted urine. Okay, sekejap. Where wine will cause less secretion of ADH. Collecting duct after become. Tu buruknya tulisan. Permeable to water. Okay. So less water is reabsorbed. Reabsorbed into blood capillaries by. Okay, salin kejap. Okay, sambil-sambil salin tu, nak cerita. So, kiranya bila orang tu minum wine, okay, so dia akan menyebabkan dia haus. Orang tu haus. Okay, so less secretion of ADH. Right? So, collecting duct akan become less permeable to water. Jadi, water tak boleh nak dipulangkan ke dalam darah. Okay. So, less water is reabsorbed but less water is dipulangkan ke dalam darah. Jadinya, water akan kekal di dalam urine tu. Sebab tu dia hasilkan large volume dengan diluted. Okay, sebab dia tak boleh nak keluarkan air kencingnya tu. Tak boleh lah. Maksudnya dia punya volume tu lagi banyak. Lepas tu dia punya urine is more diluted. Ada kelas ni. Okay, sorry. Okay, so soalan nombor 8 settle. Okay. And last. 9 ke? 10 kan? 9. 10. Okay, jom. Ni macam gambar. Oh, tak. Ni. Bukan sama. Sebenarnya lebih kurang sama je gambar dia tu kan. So, identify X. Sekejap So, identify X. X adalah synaptic vesicle. Okay. Synaptic vesicle. Yang Y adalah mana tu? Itu synaptic
Cleft. So don't worry, nanti dalam exam dia punya gambar tu jelas sikit kan. Kadang tu yang soalan yang ni kadang tu kita edit je. Sebab tu dia jadi macam ni. Kadang tu confusing kan. So don't worry, nanti masa exam insyaAllah dia terang lah. So next, Y organelle M is found abundantly in the synaptic knob. Apa organism M ni? Kalau nampak dalam gambar ni, dia tunjuk kat sini. Ini adalah mitokondria. Jadi kenapa dia banyak dekat synaptic knob tu? Mestilah to supply energy. To move synaptic vesicle towards presynaptic membrane. Okay. So kenapa mitokondria tu kena banyak? Sebab nak bagi tenaga lah untuk nak menggerakkan CO2 tu. CO2 pula. Nak menggerakkan synaptic vesicle tu. Okay. Give two differences between transmission of impulse at synapse dengan along axon. So untuk impulse at synapse occurs between two neuron. Okay, manakala while impulse along axon occurs along axon. Itu satu. Itu baru satu markah tau. Yang markah kedua, kamu boleh cerita pasal mana yang pendek ni. Boleh lah. Impulse at synapse involve neurotransmitter. Manakala impulse along axon does not involve apa nama ni? Neurotransmitter. Okay, so itu adalah antara dua tau. Dalam skema ni ada 4. Dia cerita pasal apa, yang mana slower, yang mana faster, ataupun dia cerita pasal chemically transmitted, yang tu electrically transmitted. Kalau chemical adalah yang dekat synapse tu lah. Kalau electrically yang impulse along axon tu. Okay. So pilihlah mana yang senang nak ingat. 2 markah je kan. Okay, so name the chemical messenger involved in the synapse but that's secreted by sympathetic neuron. So synapse directed by sympathetic neuron. Okay, sekejap tengok soalan. Oh, tak ada. Okay, sympathetic neuron mestilah yang norepinephrine. Okay, norepinephrine. Explain how synapse of a drug addicted is affected. Ini ada dalam skema, dalam PYQ kot kan. Dalam PYQ ada. Right, so point pertama, drug, point pertama drug enter synaptic cleft and bind to dopamine transporter molecule. Okay, so kiranya drug ataupun kokain tu lah.
Okay, sebab dalam soalan dia tak beritahu kokain apa kan. So kita tulis drug je lah. So drug akan enter synaptic cleft. Ni ada T tau. And bind to dopamine. Ni dopamine bukan apomin benda tu. Dopamine. Okay, transporter molecule. Okay, so tu first point. Bila dah bind pada transporter protein tu, dia akan prevent lah. Prevent reabsorption of dopamine. Oh, 7 markah ni yang. Okay. So, point ketiga, dopamine accumulate in synaptic cleft. Dopamine accumulate cleft tau ni yang, bukan deft. Synaptic cleft. Okay. Causing the dopamine to continuously bind. Causing dopamine continuously bind. Okay. Lepas tu, apa yang berlaku? Lepas tu dia kata kat sini, this will produce an intense feeling. This will produce an intense feeling of pleasure. Okay, maksudnya dia sentiasa je terangsang sebab dopamin tu sentiasa je ada dekat synaptic cleft. Tak boleh nak pulang balik ke dalam pre. Okay. So, yang seterusnya postsynaptic cells deserve the number of receptors. So, kiranya cell decrease number of receptors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, one more. The postsynaptic decrease with the number of receptors. The smaller number of dopamine receptors is sufficient to fully activate. The smaller number of dopamine receptors means they are available for translator to bind. Boleh lah, tu je lah. Smaller number of dopamine receptors. So badan kita akan tutup pintu dopamine receptor tu. Sebab tak nak lah asyik teruja je kan. Okay. So settle iaitu siapa tak dapat tengok ni, harapnya faham lah tulisan ni kan. Tulisan ni dan juga dia punya point lah. Okay, so kalau tak faham nanti PM lah. Okay, last question. So last question ni dia cerita pasal immunity. Okay, so immunity ada immune response X, immune response Y. Jadinya X tu adalah apa? Dia tanya. Dia tanya, sekejap mana graph, which immune response will become activated following the infection of bacteria ataupun Clostridium tetani. Okay, so yang ini adalah immune response X lah. Immune response H pula. X. After helper T cell is activated, explain how immune response stated in A respond to the infection of bacteria. Okay, so bila dia dah activated, kamu sebutlah. Activated A2, itu pula. Activated TH cell will
secret IL-2. 2 B cells. Okay. Lepas tu activated B cell produce and differentiate to plasma B cell and memory B cell. To plasma B cell and memory cell. Okay, so hopefully masih bertahan lagi di situ. Alright, so untuk yang C, name, kejap, 2 markah ke 3 lah yang, so kena lagi satu. Okay, so kena lagi satu. Dah cerita pasal TH, di secret IL-2, jadinya dia hantar kepada P cell dan dia akan hantar pada sekejap. B cell will produce antibody. B cell will produce antibody. Okay, boleh? Betul? Okay. Antibody yang dihasilkan ni kan, dia akan pergi mana? Dia akan bind pada antigen dan mengurumun antigen supaya nanti senang untuk macrophage datang makan. Kena bayangkan macam tu lah. Okay. Nak habis dah ni. One more question. Alright. Aduh. Okay, so name the cell. Sekejap, mana tadi? Name the cell S and explain how cell X is responsible for long-term immunity of tetanus. So S adalah, sekejap mana? S adalah is memory B cell. Okay. So, mana cell S? Cell S. Mana S? Ada. Explain how cell S is important for long-term immunity. Mana cell? Oh, ni lah. Okay, so ni. Okay, so kenapa dia responsible for long-term immunity? So, cell S able to regulate the same antigen faster. Antigen faster. Okay. So tu 2 markah. Just in case awak ambil satu lagi ni. Kalau tak ingat juga yang tu, ambil yang ni. Okay. So immunity is long lasting. Mula. Immunity is long lasting. Okay, dapat ke? Alright. So inilah dia untuk College Matric Kelantan. So saya rasa you boleh je jawab ni kan. Cuma kadang tu dia punya term, dia punya macam ayat tu lah. Okay, so mengconfusekan dan awak tak dapat nak jawab. Okay, padahal sebenarnya sama je. Soalan-soalan dia cuma terangkan balik je. Soal balik je. Ubah-ubah sikit. Okay. So dan untuk yang set KMKT, jap. Saya rasa bolehlah kot masuk jap ni satu je. Okay. Sorry, bertahan lah kejap. Alamak, dia call pula sekejap Hello?
Aduh, sorry. Yang KMM. Sekejap, tunjuk je. Nanti awak try buat KMM ni yang ini. So macam biasa saya rasa you all pun macam dah tak tahan kot. Okay, tak apalah. You all try buat dulu. Nanti kita akan bincang lah untuk jawapan ni Ramai pun macam dah terleft dah ni Okay, so tak tahulah terleft ke apa. So tak apalah.